Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz berharap anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, InsyaAllah. Baiklah murid-murid, InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar pelajaran 16 berkaitan dengan tajuk Kerajaan Osmaniyah. Baiklah murid-murid, InsyaAllah sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Ustaz ingin menceritakan secara ringkas berkaitan dengan Kerajaan Osmaniyah ini. Baiklah murid-murid, pemerintah Islam pernah menjadi kuasa besar yang mencorak lanskap pentadbiran dunia selama hampir 14 abad semenjak zaman Rasulullah SAW lagi. Islam tersebar dengan agak pantas menguasai seluruh negara Arab, seterusnya meluas ke Syam, utara Afrika, Iraq, Parsi, Eropah dan juga Asia, termasuklah alam Melayu. Pemerintah Islam melalui kerajaan yang terbentuk memberikan gambaran betapa Islam telah menguasai sebahagian besar dunia. Ia berlangsung sehinggalah kepada kerajaan Islam yang terakhir, iaitu Kerajaan Osmaniyah ini. Kerajaan Islam Osmaniyah juga dikenali sebagai Khilafah Osmaniyah. Gelaran Khilafah memberi petunjuk bahawa sistem pemerintahan yang dilakukan oleh kerajaan ini adalah berteraskan kepada sistem khilafah berdasarkan pemerintahan yang diwarisi semenjak zaman awal Islam. Kerajaan Osmaniyah mula terkenal dan bertambah kukuh apabila kota Konstantinopel telah ditakluk oleh seorang pemuda yang mempunyai kepimpinan dan wawasan yang jelas. Siapakah itu, murid-murid? Tidak lain dan tidak bukan ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sejak dari awal era perkembangan Islam pada abad pertama lagi, iaitu abad ke-7 Masihi, telah terdapat usaha untuk menakluk kota ini. Sesiapa yang menakluknya merupakan orang yang diiktiraf oleh Nabi SAW sebagai tokoh yang ideal. Ia bertepatan dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi, Abdullah ibnu Bishrin al-Khaf'amiyu an abihi annahu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tuftahannal Qustantiniyatu fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaishu zalikal jaishu. Maksudnya, Konstantinopel akan ditakluk oleh tentera Islam. Rajanya, yakni yang menakluknya adalah sebaik-baik raja, dan tenteranya yang menakluknya adalah sebaik-baik tentera. Hadis riwayat Ahmad. Oleh yang demikian, tidak heranlah tokoh seperti Abu Ayyub Al-Ansari pernah cuba untuk menakluki kota ini demi menyebarkan Islam, di samping menggapai apa yang dimaksudkan oleh hadis Nabi ini. Beliau dirakamkan sebagai pejuang yang berani walaupun tidak mendapat kejayaan membuka kota tersebut. Tetapi beliau telah berjaya berada di sisi ahli syurga setelah gugur syahid dalam misi menguasai Konstantinopel. Walaupun beliau gugur syahid, ia tidak bermakna misi membuka kota tersebut terhenti begitu sahaja. Malah, ia sebenarnya membuka jalan serta sebagai penyuluh semangat juang umat Islam untuk terus berusaha merealisasikan sabda Nabi SAW itu. Akhirnya,
setelah hampir 8 abad lamanya daripada kewafatan baginda, kota Konstantinopel telah berjaya dibuka oleh umat Islam pada tahun 1453 Masihi. Setelah 2 tahun pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih. Penaklukan kota ini oleh umat Islam telah membawa erti sebuah kejayaan yang besar, iaitu menewaskan pihak yang menjadi musuh kepada Islam. Ia menjadi lambang kejatuhan empayar yang terkenal, iaitu Empayar Byzantine, iaitu Empayar Rom yang berteraskan kepada Kristian. Empayar Rom, Byzantine dan Empayar Parsia adalah antara empayar yang berjaya ditakluk oleh Islam. Kejatuhan Empayar Byzantine juga telah membuka ruang dakwah yang luas untuk Islam terus tersebar di Eropah, terutama Eropah Timur. Di bawah pemerintahan Islam, kota ini diberi nama Islambol, yang bermaksud keseluruhan kota itu adalah Islam. Ia dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Islam Osmaniyah. Jadi begitulah murid-murid secara ringkas zaman kegemilangan kerajaan Osmaniyah ini. InsyaAllah kita akan sambung untuk tajuk-tajuk ataupun subtopik-subtopik yang seterusnya.